Okey, kita akan teruskan untuk soalan 18 dari modul LP. Okey, local publication. Awak pun kena refer jugalah soalan nombor 18. Okey, ada yang dah mencuba. Tahniah lah. Okey, so di sini kita tengok Okey, fokus utama kita di sini saya dah highlightkan garisan. Saya sentiasa ulang ni Okey. So yang ini kalau kita perhatikan di atas adalah pandangan atas. PA kita labelkanlah. Senang kita nak cakap kejap lagi nak pergi mana, okay, nak pergi ke PA. Okey, yang ini adalah PH kita. Okey, so secara tak langsung awak dah kena tahulah yang ini adalah pandangan tambahan ketinggian. Adakah ianya ketinggian? Bukan. Bukan, pandai pun. Okey, yang ini bukan ketinggian tapi sebaliknya dia adalah pandangan tambahan Kedalaman. Yes, very good. Okay, kedalaman. Sebab kita akan mengambil ukuran dari paksi XY iaitu sata rujukan yang akan kita provide pada pandangan atas ataupun pada PA kita. Clear yang itu Okay, so di sini pemilihan. Okay, pemilihan garisan XY. Saya rasalah saya rasa yang paling sesuai untuk kita allocatekan XY kita dalam keadaan macam gini. Sekejap, saya keluarkan. Okay. Dalam keadaan melintang ataupun mengufuk, tapi kita memilih untuk berada di sini. Nampak tak? Awak nak letakkan di sini pun tak jadi masalah. Boleh faham tak? Harap-harap okey Ataupun you nak letakkan di bahagian atas pun tak jadi masalah. Boleh nampak jelas di situ? Hopefully okey Katalah saya letakkan di sini. Saya letakkan di bawah. Okey, kita akan lukiskan ni lah garisan ni. Ni. Boleh nampak Okey, and then kita highlightkan lah sebagai XY. X for sure. Okey, will be exactly located at your left hand side. Dia akan berada di sebelah kiri kita. Betul Kiri. So this we jot down as our X here and then here is our Y. Sorry terlindung 8 7. Boleh nampak numbering. Okay. Bila kita dah clear dekat mana nak allocatekan kita punya satah rujukan XY. Okay. So dalam pemikiran kita adalah kita akan mengambil kedalaman ataupun jarak dari satah rujukan kita mengikut titik persilangan masing-masing. Yang ini saya rasa awak jelas lah. Okay. So actually dia sebenarnya kan hari tu dah saya terangkan. So kita tengok sedikit lah. Sekejap saya try to okay, sekejap. Just nak bawa overview pada awak ni Katalah ni Okay. Apa tu? Cikgu accept saya. Aduh, saya dah auto kan dah tu. Okay, nampak ni sekejap. Okay, boleh nampak ni Color hijau lebih kurang macam tu lah. Kita nak bawakan yang hijau ni ke sini tau actually. Kita nak bawa dia supaya dia berada di sini. Nampak tak? Okay. Dari kedudukan dia tadi tu pada pandangan atas, ni saya tunjuk sikit lah yang dekat bahagian bawah Kita nak allocate ataupun nak angkat keseluruhan dengan XY sekaligus. Okay. So you andaikan XY kita berada di sebelah bawah lah. Kita akan unjurkan ni kita punya ni mengikut garisan unjuran sampailah ke sini. Boleh jelas tak di situ? Kita tak boleh letakkan dia di sebelah bawah. Sebab apa? Hanya sebab pemilihan satah rujukan XY kita. So rajah kita for sure kesemuanya akan berada di sebelah atas. Clear tak yang itu? Boleh jelas Boleh? Kelas? Ni rajah kita tadi daripada sinilah lebih kurang kan. Ni ada duduk kat sini Okay, so kita bawakan.
Kita nak angkat ni sekali dengan XY kita. So kita andaikan kita akan angkat dia, bawa dia ke sini lah, mengikut garisan yang berkaitan dengan dia. Kalau garisan unjuran 1, kita check untuk 1 lah, 2 dan seterusnya. Ni boleh faham So Raja Hawa akan orang kata about the same, similar as this one, tapi dia akan ada perkadaran mengikut dia punya ukuran sebenar lah. Okey, bentuk sebenar dia, sebab kita dah sampai ke pandangan tambahan. Okey, so dia akan bagi overview dekat awak yang lebih terperinci, lebih detail. Sekejap saya jelaskan, yang ini seolah-olah diangkat ke atas satah rujukan. That's why satah rujukan wajib di label. Nampak tak? Okey, sebab kita tahu awak gunakan XY, okey, tapi awak tak, orang kata apa, tak labelkan. So why not we just labelkan kedudukan XY kita. Okey, so kita akan start Okey, labeling saya rasa tak ada masalah. Okey, you boleh try lah sendiri Okey, di mana kita nak start ni? Okey, untuk ni satah rujukan ke titik 1. Okey, so titik 1 berada di sini, 1 dan 2. Nampak tak? 1 dan 2. Sekali Okey, so kita ambil dulu untuk 1. So kita just repeat lah the same method. Okey, harap-harap dia sampai lah. Sekejap. Kita akan ambil yang ini, ukuran ni. Okey, hati-hati ambil ukuran. Okey, pindahkan dia ke sini. Ke garisan 1 mewakili untuk penandaan titik pertama kita lah. Okey. Okey, 1 dah. Okey, apa lagi yang kita boleh orang kata make it short? Okey, kita dah ambilkan ukuran XY ke 1 dia punya kedalaman. So kita tak naklah ulang 2-3 kali kerja. So apa lagi yang kita boleh gunakan titik-titik untuk jarak yang kita ambil untuk 1 tadi? Kita boleh juga bergerak ke garisan nombor berapa? Anybody can give me the answer? Tak dengar apa? Garisan? Yes, very good. Okay, so kita cucuk kat sini. Sekejap Okay, ambil ukuran tu, kita tandakan. Iaitu adalah titik 4. Selain dari 4, apa lagi yang kita boleh tandakan siap-siap? Sebab kita tak nak ubah jarak ni. Hari tu kita buat 1, 2, 3 kan. Sekarang kita dah expert sikit. Go, kata apa, a bit further, pergi sedikit, dah pandai dah, kita tackle untuk dapatkan kedalaman yang sama, tapi dia boleh wakilkan kepada titik-titik yang lain. So apa lagi titik yang boleh kita gunakan untuk jarak sedemikiannya? Kan? 9. 9, yes. Okay, 9, ni dah 9 kan? Satu lagi awak tertinggal di sini. Titik apa? Titik apa kat sini? Titik 5 nampak tak? Boleh jelas tak? Ini XY ke titik 5. So kita pergi ke garisan unjuran 5. Kita tandakan di sini. Okey, saya rasa tak laju ni. Step by step kita buatnya. Bagi sesiapa yang mungkin lah kan. Sekejap. Kita labelkan. Okey. So yang kita dapat tadi adalah 1. Okey. Kita dapat juga adalah 4 kita. Okey. And then yang ini adalah titiknya 5. Dan yang ini adalah 9. Okey. So apa lagi yang titik yang kita boleh tandakan terus pada drawing tanpa menggunakan jangka lukis di sini? Titik yang mana pula? Ada 3 titik kat sana yang kita label sekarang lah. Okey, titik apakah dia? Anybody can tell me?
Dia berada betul-betul di satah rujukan X1Y1 pada pandangan tambahan. So kita nak bawakan titik tu masuk ke X1Y1. Apakah titik-titik itu? 6, 7, 8. Yes, very good. Tu pandailah tu. Okay, awak follow saya. Jangan ada yang tak ikut pula. Okay, so 6, kedudukan dia kita silang pangkah sikit lah. Okay, 6. Okay, kita juga ada titik 7. Okay, 7 di sini. Kita labelkan. Okay, yang seterusnya adalah 8. 8, where is our number 8? Okay, located right here. We jot down as a number 8. Okay, so setakat itu dah selesai lah. Mungkin ada titik-titik yang kita tak labelkan, kita tak masukkan dalam ni. Kejap lagi bila kita dah nak selesai tu, kita boleh masukkan lah. Okay, boleh ikut and then kita nak pergi pula pada titik ataupun kedudukan nombor 2 kita. Nampak Kedudukan nombor 2 kita dari XY, okay, dia adalah mengikut kedalaman yang ini. Nampak ni? Okay, yang saya gariskan tu. Okay, so kita pergilah ambil dia punya kedalaman. Okay, dari XY. Nampak ni? Pergi ke sini. Okay. Tegak kita tak boleh duduk dia dalam keadaan macam tu. Nampak tak ni? Nampak ni Dia mesti betul-betul berserenjang. Barulah ukuran yang sebenar kita akan dapat ambil. Ni. Okay. Ini adalah jarak XY ke titik 2. So titik 2 dia berada pada garisan unjuran di sini. So kita alihkan jangka lukis. Okay. Letakkan di X1Y1. Kita tandakan dia di sini. Okay. So itu merupakan titik yang kedua kita. Boleh follow And then titik yang menggunakan radius yang sama atau kedalaman yang sama merujuk juga pada titik ataupun garisan unjuran nombor 3. Boleh follow Di atas ni adalah nombor 3 kita. So kita pergi pula pada line nombor 3 kat sini Sekejap. Nombor 3 kat mana garisan dia? Inilah dia jadi mudah bila kita buat label. Kalau dah pro, mungkin tak jadi masalah lah. Okay. So itu adalah titik nombor 3. 2 dan 3. Ni ada lagi yang kita tertinggal untuk buat penandaan. Okay. So cikgu just masukkan dia punya labeling Yang ini mewakili titik 10, 13. Okay. Dan di sini pula adalah 12 share dengan 11. Dia coincide. Satu atas, satu kat bawah. Okay. Okay, so titik yang akan kita gunakan menggunakan jarak yang sama tadi, boleh juga kita refer pada titik 12 dan titik 11 kita. Okay, so kita cari mana dia letaknya kedudukan 11. So 11 berada pada pandangan hadapan. Okay, dia berada di sebelah ni bawah di sini. So kita ambil, kita tak ubah jarak yang tadi. So kita tak nak buat ataupun ulang banyak kali kerja. So kita terus tandakan. Okay, itu adalah titik nombor 11. And then pergi pula pada titik nombor 12, rujuk pada PH. Okay, titik nombor 12 duduknya di sini. Duduk dekat situ. Sekejap. Okay. Ni nak highlight sikit lah. Ni dalam bulatan hijau ni. Okay. So 12 bawa pergi ke sana lah dengan mengambil ukuran yang sama. Okay. Di situ. Okay. Apa lagi titik yang ada untuk kita gunakan? Dah habis kan? Okay. Untuk menggunakan jarak yang sama tadi tu. So kita labelkan satu persatu. Okay. So di sini adalah kedudukan 2. Okay. Yang di sini adalah kedudukan 3 kita. Dan yang ini pula adalah nombor 12. Okay. Dan yang hujung sekali adalah nombor 11. Okay.
kita dah selesaikan untuk part yang itu. Nampak Okey, apa yang kita tertinggal ataupun kita belum sentuh lagi adalah permukaan lengkung. Nampak tak kelas? Okey, untuk lengkung. Kejap lagi kita akan teruskan untuk lengkung. Tapi as my advice before this, okay, saya sarankan awak untuk buat apa? Anybody knows? Ada siapa yang tahu? Saya sarankan apa? Bila katalah awak dah selesai hingga ke stage ini kan, okay, kita sarankan awak buat apa? Anybody can tell me? Kita boleh buat apa sekarang? Buat garisan objek. Yes, buat garisan objek. Sebab kita dah orang kata dah dapatkan hasil seperti mana yang ada dalam pictorial, iaitu objek A kita. Okay, kita sekarang bukan apa, kita bimbang jika sekiranya masa tu tak sempat untuk kita teruskan buat yang lain tu. Jadi nak tak nak kita terpaksalah orang kata apa, dapatkan dulu garisan-garisan objek dia. So garisan objek dia kita refer balik lah. Satu ada menuju ke dua. Yes, ada. Ni simple aja. Tak ada yang susah mana pun. Okay. Boleh nampak garisan 1, 2 tu yang dihitamkan di situ? Boleh? Okay. 3, 4 kita teruskan dulu sebelum kita pergi pada lengkung Okay. And then kita ada apa lagi di sini? Tersedak dah. Kita belum lagi selesai untuk dapatkan extreme ataupun titik yang kritikal yang diwakili oleh lengkung, iaitu titik 10 dan titik 13. Nampak tak? Okay. So kita ambil, ni kita just ulang lah. We just repeat the same method lah. Okay. Letakkan di XY. Panduan dia adalah XY. Dapatkan dulu dia punya jarak di sini. Okay, exactly 90 degrees perpendicular. Okay, so dah dapat 10, mana titik 10? 10 duduk kat sini. Okay, so we just jot down here as a one tick. Okay, and then itu adalah 10. 13 kita di mana? 13 di sini. Nampak tak line yang dalam circle hijau? Okay, so kita tandakan. Harap-harap paparan awak nampak clear Kalau tak clear bolehlah you nak zoom ke dulu. Okay, so kita labelkan di sini 10. Di sini adalah 13. Okay, kejap sebelum kita terus. Okay, saya cuma nak highlight pada awak. Okay, let's say I'm using this color of red. Okay, 4. Nampak tak 4? Ni 4 ni Ni 4 ni. Okay, titik 4. Dan juga titik yang diwakili oleh 13. Ni 13. Sini ujung tu. Merupakan titik ekstrim dia. Titik yang utama sebelum nak dapatkan intermediate point. Titik antara. So kedudukan dia di sinilah. 4 kat sini 1 dan di sini 1. Yang bawah pun samalah. Okay, yang bawah pun akan ada juga. Sini pun akan ada. Okay, di bahagian bawah ni. Ada 1 kat bawah tu. Tapi saya tak letaklah sebab kita tak, dalam paparan pictorial tak nampak. So we just KIV dulu yang itu. Boleh jelas yang itu Okay. So kita akan sambung balik. Pergi semula pada garisan objek kita. Okay. Okay, kita dah boleh sambungkan untuk, okay, kalau kita perhatikan 11 ada sambung ke 12? Ada. 12 ke 3 pun ada, ke 2 pun ada. So why not? We just draw this as a one line straight. Macam tu. Okay, lebih kurang macam tu. Satu line terus je kita lukis. Nampak Okay, so di sini saya akan bawa 11, 10. Okay, and then ada 12 ke 13. Boleh follow ke? Hopefully okay Okay, kita pergi pula pada S1Y1. Kita ada 8, nampak 8, 7, 6 disambungkan.
So we just draw this as a one straight line. Straight over here. Number 6. Macam tu. And then 6 ke 5 ada sambungan tak? Ada. Kita sambungkan je lah. Ada siapa yang dah mencuba tu boleh nampak lebih clear lah. Okay, so ini adalah 13. Yang ini adalah merujuk pada bahagian depan sini lah. Okay, yang ni saya rasa awak boleh nampak. Okay, kalau kita tengok 9 ada pergi ke 5. Ada. Okay, so kita just draw one line lah. Okay, sebelum tu 5 dia ada pergi ke 1 tak? Ada kan? Walaupun 5 tak terus pergi ke 4 tapi 1 pergi ke 4. Jadi kita boleh terus sambungkan. Jangan hanya berhenti setakat 5. Kita sentiasa kena check number dia. Boleh jelaskan di sini? Sebab bila kita stop, macam yang saya cakap sebelum ni, kita nak sambung semula, garisan kita tak akan dapat satu garisan yang smooth seperti mana yang kita buat sekarang ni lah. Start daripada 9, kita teruskan untuk lukis ke titik 1. Berbanding kita berhenti dekat 5, lepas tu main nak sambung pula. Dia takkan jadi garisan yang orang kata smooth, okay, yang licin. So kita sambungkan terus. Boleh yang itu Boleh ke? Senyap je. Sunyi sepi je kelas kita. Okey, setakat itu. Okey, awak ada masalah apa tak? Boleh follow lagi Masih okey? Masih boleh Okey, cikgu. Okey, good. Okey, sekarang kita teruskan sebab di sini dia highlightkan pada kita saya tengok sini Dia highlightkan dekat kita butiran terlindung. Nampak? Butiran terlindung perlu kita tunjukkan. So kena show lah. Kena tunjukkan. So kalau kita perhatikan di sini seolah-olah mata kita berada di mana? Mata kita berada di observation kita. Okay? Berada di sinilah. Kita tengok pada pandangan hadapan ni, mata kita kat sini Okay? So kita tengok yang ini. Butiran 7 ni adalah butiran yang di sebelah belakang dia. Boleh try to imagine sikit tak? Hopefully awak okey lah Okay, 7 ni dia berada di sebelah belakang. So probably dia akan jadi kemungkinan. Okay. Dia akan jadi apa? As a butiran terlindung lah. Okay, so 7 So 7 dia akan berakhir, sebenarnya ada lagi titik yang di sebelah belakang ni. Saya tak tunjukkan. Nampak ni? Sebenarnya dia ada. Kita tak labelkan. Okay, so kalau kita label pun dia akan will be somewhere let's say sekejap Okay, dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Katalah ni butiran terlindung. Okay, and this one as our number. Okay, 7, and then this one di sebelah belakang dia. Sekejap. Okay, ni depan ini sorry. Dia akan jadi lebih kurang gitulah. Boleh nampak So dia akan ada butiran yang terlindung lah. Sini pun ada ni sebenarnya. Sekejap. Kata silap dah. Okey. Dia hilang. Tak nak hilang lah pula. Okey. Titik 13 pun dah hilang Okey, yang tu boleh Nanti awak try tengok semula. Yang ni adalah titik 13 dah terhilang tadi dah. 11 dan 13 kita. Okey. So kita dah boleh melukis garisan dotted line lah. Okey, 7 ke belakang sini. Nampak ni? Okey, we make it as a hidden line. Boleh nampak di situ. Okey, so sekarang fokus macam biasa adalah nak menentukan di mana kedudukan surface lengkung kita. So kita highlightkan dulu di sebelah bawah. Ni ni sorry. Okey, yang ini. Okey, kawasannya yang saya tandakan tu. Okey, yang color biru-biru tu.
Okay, so dia akan berada di sebelah mana? Dia akan berada di sinilah. Mana dia ada? 10. Kat mana 10 dia? Lengkung dia berada di mana? So dia akan berada di sini. Nampak tak? Okay, yang ini. Lengkung akan berada pada bahagian sini. Saya conteng macam ni. Okay, iaitu diwakili oleh lengkung yang colour biru. Boleh nampak tak biru? Ataupun you keliru dengan elemen yang kita dah provide sebagai blue colour di situ. Kalau boleh nampak, saya proceed je. Boleh ke? Boleh. Boleh Okey, so sekarang katalah saya ni pula saya nak buat penandaan lengkung yang satu lagi pada pictorial. Boleh jelas tak di situ? Pada pictorial kita ada satu lagi lengkung di sana. So di mana lengkung tu berada? Lengkung tu ada kat mana? Lengkung berada di sebelah sini lah. Nampak tu? Bahagian tu pula. Boleh jelas? Boleh nampak So kalau kita tengok dari atas, boleh clear di sini Kalau kita tengok dari atas, okay, tengok dari atas, dia akan coincide dengan yang colour biru. Boleh faham? So kalau kita lukiskan kat sini, dia akan share lah. Satu atas, satu duduk kat bawah. Ni di sini. Jelas Itu untuk pandangan atas kita. Okey, macam mana pula dengan pandangan hadapan kita? Juga nak kena di-highlightkan mana kedudukan lengkung tu berada. Yang colour merah, dia for sure akan berada di sini. Saya gunakan garisan teruslah. Okey, colour merah Okey, akan berada di sekitar 4/13. So di sini. Nampak ni? Ni yang saya highlightkan ni. Okey. 4/13. Boleh follow Okey, garisan yang colour biru ataupun lengkung kita, kat mana kedudukan dia pada pandangan hadapan? Kat mana kedudukan dia? Kedudukan dia mestilah berada di mana? Anybody can tell me? Dia mesti berada di sebelah bawah kan? Betul? Ni di bawah 4 ni turun ke bawah. Dia akan ada kat sini Starting at this point sampailah ke titik 10. Nampak ni? Nampak tak line colour biru? Boleh ke? Hello? Boleh Okey, bila kita dah kenal pasti dekat mana kedudukan lengkung kita pada pandangan hadapan, barulah kita boleh proceed untuk yang seterusnya. Nampak So di sini masih saya nak gunakan, sekejap saya keluarkan colour. Let's say I'm using green colour. Okey, macam biasa kita akan buat garisan unjuran lah. Okey, garisan unjuran pastikan Okey, ni berserenjang dengan garisan yang mula-mula kita lukis di sebelah bawah. Saya tak tahu ni 90 darjah di sana. Nampak tak? Okey. So pergi pada garisan berkenaan, iaitu garisan elemen. Saya gunakan garisan elemen ni di sini. Bahagian lengkung yang berkala merah. Panjangkan. Okey, colour merah sekejap. Sekejap Kita adjust sekejap. Okey. Merah-merah dengan biru kita. Okey. Berada di sini. So we just draw one garisan unjuran. 1. Okey. Garisan unjuran yang kedua. Okey. Garisan unjuran yang ketiga. Yang colour hijau kita adalah garisan unjuran diwakili oleh lengkung pada permukaan garisan
lengkung di sebelah atas iaitu warna merah. Boleh nampak di situ. Hopefully okay Saya tak bawakan lagi yang di sebelah bawah. Nampak? Okay. Yang di sebelah bawah saya nak guna colour lain lah. Okay, sebab takut nanti terkeliru dengan paparan pada awak lah. Okay, so kita gunakan colour lain sikit. Yang di sebelah bawah dia di sini. Okay, berserenjang, make sure serenjang. Okay, kita akan lukis garisan unjuran dari bahagian sini lah. Okay, bawa pergi ke sana. Colour dia lain sikit. Okay, so ni yang kedua, garisan elemen kedua. Sebelah bawah lengkung biru. Okay, lengkung satu lagi kat sini. Okay, kita simpan sekejap. So kita ada 3 yang hijau, 3 yang brown colour. So ada 6 elemen semua. So tugas kita adalah nak pergi pada line yang pertama, elemen yang pertama. Okay, pergi pada elemen pertama, make it straight. Okay. Adjust untuk ambilkan, ingat dari satah rujukan kita. Okay. We'll be taking this depth. Kita akan ambil kedalaman yang ini. Nampak ni? Okay. Kita akan ambil kedalaman yang ini. Kita applykan supaya dia berada pada garisan hijau. Okay, elemen yang hijau yang di sini. Okay, kat sini kita tandakan. Tak cukup satu yang kita tandakan. Kita bawa juga supaya kita gunakan juga depth yang sama tadi tu mewakili elemen yang sama, tapi elemen tu berada di lengkung di sebelah bawah yang colour biru. So, our first element is somewhere around here. Cucuk di situ, kita akan tandakan lah. Hopefully awak nampak, boleh follow Walaupun tak berapa nak nampak kot, tapi rasanya harap-harap lah, still can follow. Okay, the next element akan pergi ke masih pada satah rujukan kita, make it 90 degrees. Okay, we'll be taking the depth here. Nampak ni? Kita tengah ambil depth di sini. Ni dari satah XY kita. Okay, so we'll proceed this. Pergi ke line yang colour hijau, elemen yang kedua. Okay, tandakan di sini. Okay, tick satu. Dan jangan lupa juga digunakan untuk garisan elemen yang sepadan menggunakan jarak ataupun depth yang sama. Tandakan pula di sini. Satu. Okay. Dan yang seterusnya pula adalah okey, masih tak boleh jarak yang itu, nampak jarak yang kita ambil tu pada lengkung yang satu. Dapat? Dia dah bertindih, so kita ambil satu jarak je lah. Okay, so kita pergi pada elemen hijau kita yang ketiga. Kita nak start menanda. So tanda. Okay, and then the last element di sini kita. Somewhere around here. Kita tandakan sedikit. Gitu. So kita simpan. Okey, nampak So lengkung kita akan bermula dengan titik 4 melalui titik-titik antara yang dah kita plotkan tadilah, yang dah kita tandakan. Okey, dia akan pergi menuju ke titik number 13. Okey, yang colour hijau. Sekejap colour merah kan. So we highlight this as a red colour. Okey. Lengkung ni 13, so nak pergi ke sana Okey, kita dapat satu lengkung di situ. Boleh follow Boleh tak? Boleh ikut lagi Okey. Sekarang tadi saya katakan titik 4 merupakan titik yang critical kita lah, titik yang utama dia. Okay, titik utama dia. So 4 dengan 13 bahagian atas dah pun kita perolehi. Titik 10 dia akan berada di sini. Tapi di manakah dia akan pergi akhirnya? Dia akan menuju ke mana? Kita nak bawakan titik dia kat mana lagi? Kita dah ada ni. 10 dah ada, titik kat sini pun ada sikit kita tanda tadi kan.
Ni sini ada satu, jap. Terlari dah titik tu kat sini. Ada satu titik kat situ. Okay, ni. 10 melalui titik antara yang tu dan yang kedua yang ketiga. Tapi satu lagi titik utama untuk mewakilkan kita lengkung yang colour biru. Kat mana dia berada? Itu persoalan dia. Sebab tu kita tak labelkan semua titik sekaligus. Sebab kita akan fikir kat mana dia nak pergi, ending dia kat mana tu. Dia akan berakhir di mana. Okey, tahu tak di mana? Boleh nampak tak dalam paparan? Bagi siapa yang dah cuba buat tu, dia mungkin nampak lah dekat mana titik utama yang bahagian lengkung biru tu berada. Okey kelas, dia akan berada di dalam bulatannya. Boleh nampak tak? Boleh. Ataupun kecil sangatnya. Ni. Nampak ni boleh nampak jelas kat sini. Okey, tadi 4 kita di sini. Nampak So, 4 di sini berada pada pictorial, kedudukan dia di sini. Titik yang kita maksudkan tu adalah di sini dia. Boleh nampak clear Dia akan berada di sini. So, pada pandangan dia akan berada di bawah garisan 4 sehinggalah kena pada dia punya base. So, dia akan ada di sinilah. So, kita akan follow this garisan unjuran. Nampak ni? Saya akan follow garisan unjuran yang color peach tu. Okay, sehinggalah dia ditandakan di sini. Penandaan dia tu adalah di sini. So, kita akan buat penandaan. Okay, so titik dia akan berada somewhere. So, dia akan ada di sini juga. Nampak ni? Dia share dengan titik yang di sebelah bawah. Katalah kita belum lagi labelkan titik tersebut. Kita dah sampai 13 kan? Okay, katalah kita letakkan di sini sebagai 14. So, titik 14 kita akan berada di sebelah bawah. Dia share dengan 4. Kat situ. Okay, so 14 akan ada di sini. Di sebelah belakang lah dalam pictorial kita. So, kita kena ambil ukuran lah. Tertinggal tadi Dah banyak-banyak tu. Okay, so pergi semula pada pandangan atas kita. Okay, sini SATA XY kita. Kita akan ambil ukuran di sini. Nampak tak? Dia punya kedudukan 14 tu di mana? Okay, so kita akan ambil tadi pada bahagian ni garisan unjuran. Banyak-banyak dia nampak serabut sikit lah. Di sini, nampak ni? Dia ada kat situ. Saya nak tunjukkan dia ada di situ. So ukuran dia kita ambil, actually secara tak langsung kita dah dapatkan dia punya ketinggian tadi, kedalaman dia tadi. Okay, tapi saya just nak tunjukkan di mana titik 14 tu kita nak ambil. So dia akan berada di atas sini. So finally kita dapatlah kita punya garisan lengkung mewakili permukaan yang berkala biru kita. So it will be somewhere like this lah. Kita akan dapat lengkung macam ni lah. So dah selesai kita punya pandangan tambahan kedalaman. Okey, ada apa-apa soalan tak? Sekejap Handphone tak ada.